Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tugasan pertama STQP 2034. Kaedah berangka sesi 1 tahun 2014-2015. Tajuk yang diberikan adalah kaedah pembagian dua sama ataupun lebih dikenali sebagai bisection method. Kami daripada kumpulan 19. Kaedah pembagian dua sama adalah kaedah yang digunakan untuk mencari sesuatu punca, iaitu root dengan menggunakan dua titik X. Dalam hal ini kita menggunakan XA dan juga XB. Nilai fungsi fxa dan juga nilai fungsi fxb haruslah mempunyai dua tanda yang bertentangan, iaitu opposite signs. Jika nilai fxa adalah positif, maka nilai fxb haruslah negatif. Begitu juga sebaliknya. Dalam kaedah ini, kita akan banyak menggunakan titik tengah di antara xa dan juga xb yang kita kenali sebagai xc. Xc akan kita dapati daripada formula ini. Xc bersama dengan XA tambah XB dibahagikan dengan 2. Terdapat 3 kemungkinan kita akan bertemu dengan keadaan-keadaan ini. Situasi pertama apabila fungsi fxa didarabkan fungsi fxc kurang daripada sifar, maka kita akan setkan nilai xb yang baru sebagai xc. Keadaan kedua adalah bila fungsi fxc didarabkan fungsi fxb kurang daripada sifar, maka kita akan tetapkan nilai XA yang baru sebagai XC. Dan keadaan ketiga adalah bila nilai fxc bersama dengan sifar. Di sini kita tahu punca bagi fungsi fx bersamaan dengan xc. Terlihat pada situasi yang pertama. Apabila fxa didarabkan dengan fungsi fxc kurang dari sifar, yang mana kita akan tetapkan nilai xb yang baru sebagai xc. Kita tahu kaedah ini digunakan untuk mencari punca. Itu di sini. Punca terletak di antara XA dan juga XC. Maka dengan itu kita tahu bahawa nilai fxa adalah positif. Nilai fxc di sini adalah negatif. Oleh sebab itu nilai hasil fxa dan juga fxc adalah kurang dari sifar. Apabila kita menetapkan nilai xb yang baru di sini dengan xc, maka kita akan mengulangi langkah ini. Kita akan mencari xc yang baru. Kebarangkalian adalah di sini. Kita akan ulangi langkah ini sehinggalah menemui punca bagi fungsi fx tersebut. Terlihat situasi yang kedua, apabila fungsi fxc didarabkan fungsi fxb kurang dari sifar, yang mana kita akan setkan nilai xa yang baru sebagai xc. Lihat di sini, punca terletak di antara xc dan juga xb. Kita tahu nilai di sini bagi fxc adalah negatif, nilai bagi fxb adalah positif. Oleh itu, kita akan menggantikan nilai xc dengan xa yang baru, dan kita akan mencari nilai xc yang baru. Kemungkinan di sini. Langkah ini akan diulangi seperti situasi satu tadi sehingga kita mencapai punca bagi fungsi fx tersebut. Dan ketiga adalah bila fxc bersama dengan sifar. Terlihat di sini, fxc adalah di sini. Maka kita tahu xc adalah punca bagi fungsi fx tersebut. Terlihat pada syarat bagi kaedah pembagian dua sama ini. Syarat yang terpenting adalah fungsi fx mestilah selanjar pada selang tertutup xa xb, dan nilai fungsi fxa didarabkan dengan nilai fungsi fxb adalah kurang dari sifar. Seperti kita tahu, kerana kedua-duanya haruslah bertentangan. Jadi contohnya nilai fxa adalah positif, maka nilai fxb adalah negatif. Begitu juga sebaliknya. Kita dapati pada kaedah ini dapat menjamin bahawa punca pasti akan ditemui, namun pengiraannya agak lambat bergantung pada selang yang kita pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini
kumpulan kami akan menyelesaikan satu contoh soalan berkenaan bagaimana untuk mencari punca menggunakan kaedah pembahagian dua sama. Okey, kita akan buat soalan ini. Dapatkan punca bagi 2x04 tambah 3x tolak 8 sama 0 dengan selang 1 ke 1.5 kepada 1 titik perpuluhan. Untuk selesaikan masalah kaedah pembahagian sama 2, kita mesti menggunakan tabel ini. Yang ada ini ialah circle berapa banyak circle yang kita kena buat. Dan ni x0, y0, x1, y1, x mid dan y mid. Okey, untuk yang circle yang pertama, x0 kita akan ambil daripada selang yang daripada x ni, x1. Dan yang ni 1.5. Okey, untuk dapatkan y0, kita akan masukkan satu ni ke dalam equation ini. So, bila kita masukkan dalam equation ini, kita akan dapat negatif 3. Okey. Dan untuk dapatkan yang ini, kita kena masukkan yang 1.5 ini ke dalam equation ini. So, kita akan dapat 6.625. Okay. Selepas kita dapat 6.625, kita mesti mencari x mid. Untuk mencari x mid, kita perlu menggunakan cara x0 tambah dengan x1 bahagi 2. So, kita akan dapat 1 campur 1.5 bahagi 2. Tekan kalkulator. So, kita dapat 1.25. Okey. Untuk mencari y mid, kita akan guna nilai x mid ni masuk ke dalam equation. Tambah 3 kali 1.25 tolak 8. Dapat 0.6 328 125. Okey. Okey, sekarang syarat dia bila positif, bila kita dapat nilai ni positif, kita akan taruh dengan positif. Negatif, kita taruh dengan negatif. Kena ingat syarat ini, positif mesti dengan positif. Dan negatif mesti dengan negatif. Okay. Di sepakat sini dua-dua positif kan tadi kan. So kita akan letak kat sini bawah ni, x mid, sini y mid. So yang untuk yang ni kita just tulis balik 1 negatif 3. Yang ni letak kat sini 1.25. Sini letak di sini 0.6328 125. Okay. Sekarang kita dah dapat selang baru 1 ke 1.25. Untuk dan sekarang kita berada di circle yang kedua. Circle yang kedua. Okay. Untuk cari yang baru ni pun kita guna teknik yang sama macam tadi. 1 campur 1.25 bagi 2.
kita akan dapat 1.125. Dan kita akan cari y mid dengan cara masukkan dalam equation tadi. Uish, negatif. 6, 7, bla bla bla. Panjang sangat, tak apa, biar abaikan. Yang penting depan je. Okey, sekarang kita dapat negatif. So, mana yang kita kena masukkan? Di petak sini atau sini? Seperti yang syarat tadi, positif mesti dengan positif dan negatif mesti dengan negatif. So, disebabkan sini negatif, kita kena masukkan nilai 2 ni ke dalam sini. Betul. Pandai. Dan nilai yang ni kita just bawa ke bawah. Okey, sekarang kita akan cari x mid yang untuk yang ni pula. So, x0 campur x1 1.125 campur dengan 1.25 bagi 2. So, kita dapat 1.1875. Kita juga kan kena cari y mid juga. So, masukkan value ini ke dalam equation ini. 1.1875 4 campur 3 1.1875 tolak 8. Masih lagi negatif. Negatif 0.46041 bla bla bla. Okey, bila kita kira tadi, kita dapat negatif 0.4604118. So, masih sama lah. Kita ambil nilai 2 ni, masuk dalam bahagian negatif. Okey, lepas tu yang ni kita turunkan bawah saja. Dan kita kena cari x mid yang baru juga. So, kira macam biasa, 1.1875 campur 1.25 bahagi 2. Dapat nilai ni. Dan bila dapat nilai ni, kita akan cari y mid. Masukkan nilai ni dalam equation ini. Lepas itu kita akan dapat nilai y mid pula. Okey. So, sekarang bila dah di circle yang ketiga, kita dapat nilai x mid dan y mid ialah dua-dua positif. Bila dua-dua positif, sini kan negatif tadi kan. So, bila negatif, kita tak boleh masukkan dekat bawah ni. Kita masukkan dekat bawah ni. 1.21875 kat sini dan juga 0.687885 kat sini. Yang ni kita turunkan saja. Yang kelima, okey. Bila yang dah kelima ni, bila kita perhatikan 1.1875 ni, bila kita bundakan ke satu titik perpuluhan, kita akan dapat 1.2. Satu titik perpuluhan. Dan kita lihat di sini 1.21. Bila kita bundakan juga ke satu titik perpuluhan, kita akan dapat 1.2 juga. So, jawapan untuk soalan ini ialah satu poin 2. InsyaAllah bila kita tengok video ni, anda semua akan faham. Sekian, terima kasih.